botak Chin dia dengan kawan dia tengah berbual dengan anu. Saya tak ada tempat pelindung sebab saya Dia open kedai, dia jalan open. Ya. Saya ni kalau nak ikutkan dah mati dah 2-3 kali mati dah. Ini soalan perangkap ni. Ada ke pakai UTK ni? X-ray, Okey. ada peluru. Ada lagi? Sekarang lagi ya? Ada buang dah? Dah lama tak cek. Ada lagi tu? Ada. Kalau masuk scan bunyi ya? Lain macam kan? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Bersama kami semula dalam segmen khas podcast Apa-Apa Saja Harian Metro. Intro pun dah lain macam kan? Sebab apa? Hari ini menarik tuan-tuan. Kita nak bersama dengan topik yang ramai orang mungkin tahu tapi tak tahu, kenal tapi tak kenal, agak-agak tapi tak teragak-agak. Sebab ramai orang tahu dalam dunia kepolisan memang ada satu unit yang saya kira amat menarik untuk kita kenal, iaitu unit yang kata orang tu belakang tabir, diam-diam sampai diorang clear. Kalau kata ada kes-kes besar, dia orang ni turun daripada jauh, tembak tepat kena kiok. Kan? So, unit tindak khas ataupun UTK. Semua orang tahu ini antara unit yang menakutkan, yang memang terlatih, antara yang saya difahamkan antara unit dalam polis antara yang terbaik di dunia sebenarnya, yang telah pun dimaklumkan sebelum ini. Dan saya hari ini tuan-tuan, sebab keterujaan bersama dengan dua bekas anggota UTK, sampai lupa nak beritahu bahawa program kita ni telah pun bersiaran begitu lama dan telah pun cover pelbagai topik. Dan hari ini kita bawa dua orang penting yang pernah mencatatkan satu rekod yang hebat dalam arena kepolisan, dalam unit tindak khas ataupun UTK. Bersama dengan saya, SI Mashkur. SI Muhammad Mashkur ataupun Sub Inspector Muhammad Mashkur. Orang lama, sekarang ni AJK, kelab ataupun persatuan bekas UTK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin nama boleh kenal diri sikit bagi orang lain kenal siapa dia SI ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya nama Muhammad Mashkur bin Muradi yang berasal dari Kampung Parit Baru, Sabak Penang, Selangor. Mendapat didikan di Kampung Parit Baru, Sabak Penang, Selangor dan dilanjutkan pada Sekolah Menengah Arab Batu 38 Sabak Penang, Selangor. Sampailah kita terus pergi pada dalam bidang ni. Masuk UTK bila tu? Lepas tragedi 13 Mei tahun 1969 lepas tu apabila saya minta mohon polis, saya dapatlah. Lepas tu training di pasukan Lukinta lah. Bila lepas tu terus ditukarkan ke Jalan Keliling Kuala Lumpur sebagai polis hutan. Oh, asalnya polis hutan? Polis hutan lah. Okey. Dan masuk ke UTK tahun bila? Masuk dalam UTK tahun 1975 lah. 75 tuan-tuan. Saya belum beranak lagi ni. Tak apa. Simpan dulu. Yang keduanya, saya difahamkan antara orang hebat ni dalam UTK ni, sampai dah keluar buku tu pun. Sarjan Zakaria. Saya tadi sebelum kita start ni dah berkongsi sedikit cerita. Seronok nak dengar sebenarnya. Banyak sebenarnya pengalaman hebat. Sarjan detektif. Saya. Mungkin boleh kenal diri sikit macam mana pelibatan dalam bidang ni, dalam UTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Nama saya Zakaria bin Sabtu. Rakan-rakan gelarkan saya Zakaria General. Zakaria General. Saya dilahirkan di Muar Johor. Saya menyertai pasukan polis pada tahun 69 selepas peristiwa 13 Mei. Tugas pertama saya dalam pasukan polis hutan. Dalam polis hutan, saya ditempatkan dalam Tiger Platoon. Kemudian saya diserapkan dalam pasukan UTK yang ditubuhkan pada mulanya tahun 1974.
Jadi mungkin ramai yang tak tahu. Sebenarnya UTK sebelum 1175 dia telah ditubuhkan di kem pasukan polis hutan. Oh, asal UTK dalam polis hutan. Yalah, Saya- maksudnya dalam tu asalnya. Dia memula diambil daripada anggota polis hutan seramai 36 orang. Separuh daripadanya anggota dari Tiger Platoon. Okey. Masa itu pada tahun 1974 pihak Bukit Aman nak tubuhkan satu unit anti pengganas antarabangsa. Jadi yang mengelolakan tu pegawai Turus Datuk Yahya Yub bin Ishak, pegawai Turus E5M. Jadi dia uruskan segala peralatan dan latihan daripada Bukit Aman. Di pasukan polis hutan kem sana tu diketuai oleh seorang inspektor bernama Inspektor Muhammad Sum bin Abu Samah. Kau boleh ingat semua nama-nama tu? Abu Samah. Umur sama apa? Saya Jen? berumur 76 tahun. Tapi boleh ingat detail lah. Dalam pada tahun 1974 tu tujuan dia untuk melatih anggota yang 36 orang ni dalam aspek berkenaan penganas. Jadi kita dilatihkan melawat di hotel-hotel besar, tempat penginapan VIP dan ini ketua asing yang datang ke negara kita lagi melawat di airport-airport, jalankan latihan berenang, latihan seni silat. Cik Masko ni jurulatih kita lah. Jurulatih Ya. silat gayung. Ya. Jadi Silat gayung. Sama kita ni. Okey, sama. Jadi saya dalam latihan tu, saya kuranglah ikut. Sebab saya pula selepas bulan 6, kita masuk bulan 4. Bulan 6, IGP pula kena bunuh. Okey. Abdul Rahman Hasim pada bulan 6. Memandangkan keadaan yang meruncing, pihak Ketua Polis Negara mahu letakkan pengawal khas pada Menteri Dalam Negeri Tan Sri Zazali Safi'i. Sebab Tan Sri Zazali Safi'i ini cukup lantang dalam tegas dengan komunis. Ya. Jadi So, saya so maksudnya UTK pada awalnya memang ditubuhkan untuk nak melindungi aktiviti pengganas lah. yalah, Betul. memang daripada itu. Untuk memastikan aktiviti pengganas ni dan juga melindungi VIP begitu. Dia mula-mula untuk penganas antarabangsa. Antarabangsa. Kan itu jam masa tahun 70-an kan keganasan antarabangsa kan, rampasan kapal terbang, rampasan kedutaan, kan? Yang Betul-betul kita pernah dengar ada banyak kes. Tak apa, Jen. Banyak kes. Dia simpan untuk apa nama ni sebab kita akan selam sejarah-sejarah ni lepas ni. Tapi yang kita faham daripada perkongsian saja ni memberitahu bahawa UTK pada awalnya memang ditubuhkan untuk nak mengawal pengganas antarabangsa serta melindungi VIP. Tapi mungkin SI sendiri boleh share sikitlah. Ramai yang duk bayangkan UTK sebenarnya lebih tertumpu kepada sharpshooter, sniper sebagainya. Sebenarnya apa yang ada ataupun apa peranan-peranan yang ada dalam UTK sebenarnya? Silakan. Dalam UTK macam-macam bidang ada. Sniper, lepas tu assault unit, lepas tu bahagian SB, bahagian intelijen apa semua. Kita orang berada semua ada lah dalam kita punya pasukan lah. Lepas tu ada kursus apa semua macam saya masa dalam unit ditugaskan untuk mengajar anggota-anggota yang akan masuk dalam pasukan lah, dalam unit tindak khas. Lepas tu dan kita orang buat. Jadi UTK sebenarnya adakah memang katalah sebagai orang awam ataupun orang luar masuk ke dalam bidang polis memang terus diserapkan ke dalam unit itu ataupun UTK sebenarnya diambil daripada polis-polis yang memang telah bertugas
dan diserapkan masuk. Macam mana? Kita orang ada buat selection. Okey. Dan dari dalam semua semua pasukan polis lah. Okey. Apabila dia dah dah minta dalam kita punya unit, kita orang selection lah. Kita pilih yang mana boleh kita buat ujian lah. Ya. Ujian daripada fizikal, mental, segala-galanya lah. Kita orang uji. Jadi yang mana ada tahan, yang mana tahan terus kita serapkan lah dalam pasukan. Dia punya kriteria utama dia macam mana? Macam mana yang membolehkan dia layak untuk jadi seorang anggota UTK? Layak dia punya dia punya fizikal bagus. Dia dapat panjat tali 20 kaki. Tak menggunakan kaki, menggunakan tangan saja. Lepas tu push up 30 dalam 1 minit 30 kali. Kalau lepas tu chin up semua, berenang dan ni lah, banyak lagi lah yang kita buat. Lari dapat dalam 1.2 meter, macam mana berapa minit. Kita semua kita orang uji. Kalau dekat tentera ada komando kan? Adakah di polis UTK ni lebih kurang sama dengan komando dekat? Saya rasa UTK lagi lebih. Lagi lebih? Oh. Kita orang ada buat bas, masukkan dalam bas, dalam 30 orang masukkan dalam bas, dibagi air 1 botol je. Lepas tu dalam bas tu kita orang ada tutup. Lepas tu kita dalam buat lubang dalam macam ni. Lepas tu dia akan kita orang ada berlakon lah kat luar. Apa yang kat luar tu dia orang catat lah. Dalam tengah padang kawat, tengah panas terik. Sampai orang histeria. Dia, mak tolong mak. Itu masa latihan? Dalam latihan lah, okay. Selection tu, okey. Ujian lah tu, nak untuk masuk yang benar-benar UTK betul-betul. Apa yang tak tahan, balik unit lah. Balik unit. Okey, tuan-tuan. Itu antara perkongsian tentang apakah UTK, apakah dia punya peranan-peranan dia. Tapi yang kita faham seumpama macam komando lah kan. Komando dia memang lasak, UTK kena lasak kan. Okey. Untuk makluman tuan-tuan, dua-dua SI dan juga sarjan detektif, dua-dua ni ada pengalaman hebat. Dan saya tadi pun sempat berkongsi dengan mereka, sempat sembang dengan mereka. Memang mereka antara yang terawal dalam UTK dan antara yang mencipta sejarah pertama dalam UTK. Dan saya faham tadi ada kawan-kawan saya cerita kedua-duanya dah ada bekas-bekas peluru di tubuh mereka. Dah sana sini 8, 9 sampai kan ada yang memang berbekas sampai ke hari ini. Jadi mungkin inilah dia paling menarik. Kita nak tahu sebenarnya apakah cerita mereka. Kita mula dulu dengan sarjan dulu kot. Sarjan mungkin saya dipahamkan sarjan sampai menulis buku ni. Raja Laut Lanun Berpuaka. So saya difahamkan juga adalah sarjan terlibat secara langsung, dan juga untuk makluman semua sarjan juga terlibat dalam sebagai solo action dalam first case dalam menangani botak Chin. So mungkin saja boleh share sedikit pengalaman apa dalam sepanjang UTK ni. Apakah pengalaman, sebab ni banyak ni botak Chinnya dengan lanun berpuakanya. Manakah yang saja rasa paling berbekas dalam hidup saja sebagai seorang UTK ni? Saya ada beberapa peranan dalam UTK yang agak besar lah. Antaranya dalam serangan endap ke atas komunis. Serang endap di mana tu? Berlaku di Melaka. Jadi banyak orang tak tahu kita UTK pun terlibat dalam memburu pengganas komunis. Dulu ada satu pasukan komunis yang kerja dia membunuh anggota-anggota polis. Tim tersebut nama Mobile Unit Komunis Southern Line yang bergiat di Negeri Sembilan hingga ke Johor. Dalam operasi awal, dia punya ketua dia
telah ditangkap ketua unit tersebut dan seorangnya telah terbunuh. Namun dia masih bergiat lagi sebab orang kanan dia mengambil alih. Orang kanan dia tu bekas tentera Singapura. Dia melakukan pembunuhan dan cuba bunuh di Johor Bahru anggota detektif bangsa Cina. Jadi yang akhir sekali dia ditumpaskan oleh serang hendap yang melibatkan saya dengan seorang rakan. Okey. Lepas tu tim mobil unit ni, Garisan Selatan ni macam terbebas lah. Lumpuh lah. Okey. Lumpuh sekali. Sebab ketua dia sudah kita tawan, isteri dia pun, anggota dia juga pun serah diri. Seorang mati, dua orang lah mati. Satu orang pengikut dia yang biasa. Yang mati tadi yang ambil alih dia, bekas tentera Singapura. Jadi itu tak berapa mencabar lah. Saya buat serang hendap dalam ladang getah selama 2 hari. Berdua? Berdua. Berdua? Dalam ladang getah. Berdua. Ladang getah yang tak ada apa tu. Tak ada ni. Tak ada semak. Dia semua dekat rumpun pokok senuduk je. Kami dua orang ni atas rumpun senuduk. Menyerang hendap komunis ramai mereka komunis. Tak, dia seorang dia nak jumpa orang dia kan. Alright. Kita telah mendapat maklumat daripada pihak Cawangan Khas kan. Dia ni dikendaki hidup atau mati sebab dia telah melakukan pembunuhan dekat Tampoi. Seorang ada detektif, seorang di Keluang tapi gagal. Jadi dia lari sembunyi di Sembilan dengan jadi itu saya anggap tak berapa mencabar. Yang kedua tugas tadi yang agak mencabar kes botak Chin lah. Kes botak Chin solo action. Berlaku apabila saya dalam satu serang hendap setelah beberapa hari, tugas saya menjejak pergerakan botak Chin sebelum dia masuk ke kawasan serang hendap. Jadi saya berlega lah di dalam kawasan yang dipercayai dia berada. Ketika itu jam pukul 11 pagi. Jadi anggota risik daripada anggota UTK India maklumkan nampak 2 orang anggota bermotosikal kan, lelaki Cina kan. Dia saksi botak Chin sudah bertemu dengan tokeh ni depan kedai dia nombor 1 Jalan Kombil Hilir of Jalan Ipoh Sentul. Hafal semua. Jadi saya tak banyak cerita. Saya jawab okey Roger je kan. Saya pun berlepas ke sana. Kita semua ada alat perhubungan radio jam 1. Jadi saya terus ke sana. Saya fikir sama ada dia telah kena serang hendap ke tidak. Saya tak peduli. Saya mesti datang untuk membantuan dan nak meninjau. Tapi tiba sana saya tengok botak Chin dia dengan kawan dia tengah berbual dengan Saya tak ada tempat berlindung sebab saya jalan open kedai. Jalan open. Jadi saya berhentikan motosikal lebih kurang 10 atau 15 meter. Jadi botak Chin dia macam terpandang macam saya lain macam lah kan. Saya pun parking motor, saya tengok dia gerak kiri kanan, dia sak kita polis dia kan. Dia boleh tahu. Dia sak kita polis. Saya capai pistol saya kan. Pistol cowboy saya lah. Jadi 6 peluru tu 6 peluru. Jam kita belum ada pistol tempuh lagi. Pistol tempuh kita baru dipakai selepas dapat latihan dengan SAS. Browning high power tu pistol tempuh. Dia semi auto. Yang ni kita belum dapat training lagi. Cowboy lah ni. Belum dapat training lagi dengan SAS. Tak ada lagi. Kita training dengan SAS pada 1176. 76. 75 kita belum lagi. Pandai-pandai sendirilah buat kerja. Betul atas inisiatif sendirilah. Tapi masa tu dah UTK dah. Dah UTK lah. Cuma belum training lagi. UTK 1175 yang training dengan SAS 76. Pada tahun 76. Setahun kita baru dapat latihan khusus. Jadi dalam tahun pertama tu kita cuma kemahiran sendirilah. Kita dah ada field force dulu, habis dilatih biasa je. Yang tadi tu Abdul Habib tu tadi.
botak chin tu. Jadi itu apabila kena- sampai kena situ, lupa birang. botak chin nak bergerak ke kiri, saya cepat-cepat saya keluarkan pistol, saya tembak, tak kena. Botak chin terjatuh dekat buncu kedai. Jadi dia punya pistol terpelanting jatuh atas jalan. Dia dapat ngesut ke tepi tembok. Kawan dia tadi lari ngala ke depan saya. Jadi saya terpaksa melayan kawan dia. Jadi botak chin terselamatlah lari. Lepas? Sebab dia belah kiri. Ya. Dia tak dua-dua lari kanan. Kalau dua-dua ikut kiri, saya senang. Tapi seorang ikut kanan, saya hadap kanan. Yang kanan tadi, kawan dia cuba nak lompat tembok tepi rumah. Saya lepaskan tembakan, dia terkejut, dia lari masuk dalam kedai. Masuk dalam kedai. Jadi saya tengok pekerja-pekerja yang ada kat depan tadi, toke-toke tadi semua berlagi dalam kedai. Kedai tu kedai barang runcit. Macam jual beras, tepung, gula kan. Jadi barang-barang borong punya. Saya pun takkan boleh nak esol seorang. Tak logik lah kan. Mana nak handle orang awam. Mana nak cari saya kontak lah minta bantuan. Minta bantuan. Sementara minta bantuan, datanglah Radioka. Dari Radioka dapat tahu agaknya pihak UTK sudah maklumkan kepada gerakan Kuala Lumpur kan. Tentang hal ni. Radioka yang dekat sudah sampai. Dia sampai ke belakangan yang saya lebih kurang 50 meter. Jadi dia orang turun, dia tengok saya dengan tangan ada pistol, pakai helmet, dia orang salah sangka lah. Dia Salah ingat faham kata lah. geng Dia dia orang ingat saya, geng botak chin ni. Jangan salah seorang tu tembak pakai seteling. Tembak burst. Nasib baik tak kena. Saya angkat tangan. Sebab apa? Tak lama itu datang 2 Radioka kat belakang saya daripada jalan besar. Jadi dia tengok, ini silap ni katanya. Dia pun terus cabut lagi. Lepas tu saya masih kontak lagi minta bantuan ni. Makan minit jugalah, tak sampai-sampai. Tapi saya tunggulah. Tengok takut dia keluar depan kan. Takut dia keluar, terpaksa saya hadap. Tak lama tu dah datang 2 anggota daripada hotel Topi Kanah. Seorang saya suruh jaga kat luar, yang seorang tadi saya bawa masuk. Saya beritahu dia begini-begini kan, buat masuk. Dia masuk, kita gelidah lah dalam kedai balik-balik tong tu. Kawan saya masuk satu bilik, saya duduk luar, dengar 2 letupan. Lepas tu tengok apa tu, ada orang tersungkuh. 2 pistol, satu dekat tangan jenis model apa? Model lama, pistol lama. Satu 1.8 terikat pada kaki kanan. Kaki kanan. Jadi geng-geng botak chin tu jam semua pakai 2 pistol. Botak chin pula dia sudah terlepas lari kat lorong, terus pergi jalan besar ke belakang kedai. Dia sudah rampas apa tu? Menggunakan pistol dia yang lagi satu je yang kat kaki, dia sudah rampas motor roda 3. Dia rampas motor roda 3, dia bawa lari ke dia punya apa tu? Dia punya pot dia dekat Kepung. Jadi dia selamat. Jadi masa dalam kejadian tu 3 pistol dirampas sampai botak chin yang tercecih tu. Jadi 2 pada seorang mati. Saya difahamkan itu kejayaan pertama UTK. Itu kejayaan pertama UTK selepas hampir 9 bulan dia ditubuhkan. 3 pistol, peluru, seorang mati. Okey. Banyak orang tak tahu tu. Alright, menarik ceritanya. Tapi kalau kita nak bercerita lebih panjang, saya rasa mungkin 3 hari 4 malam tak habis ni. Sebab memang pengalaman yang cukup hebat. Sebab Sarjan menerbitkan mengeluarkan buku tentang Raja 2 Laut buku saya. dan Satu dia orang tak bawa tadi, saya kasih dekat bos besar tadi. apa tu? Buku apa tu? Buku pertama saya UTK Antara Rahsia dan Sejarah. Banyak. Ada buku tu lagi. Pengalaman hebat. Buku ini buku kedua tentang Raja Laut. Baik, tak apa. Sarjan pula. SI. Cerita daripada Sarjan pula SI. So dah mula pening ni. SI, Sub Inspector. Ini Sarjan Detektif. Okey. Menarik ceritanya, tapi saya difahamkan juga SI juga ada bekas-bekas peluru ni kan di tubuhnya. Jadi for sure ada pengalaman-pengalaman yang juga setara dalam bidang UTK ni. Apa yang paling berbekas sekali diingatan? Kalau nak diikutkan apa saya ni, kalau nak diikutkan dah mati dah 2-3 kali mati dah. Tapi Allah Ta'ala masih diselamatkan lagi kan.
So yang paling apa ni menyayati apa ni, operasi di Kampung Simi Ipoh. Itu komunal jugalah. Kampung Simi Ipoh. Dalam apa ni arahan daripada Ketua Polis Perak tu, Datuk Yuan Lin kat sekarang ni. Tu dah meninggal lah. Tu dia kata bunuh, dia kata. Jadi kita orang buat assault dalam pukul 4 pagi lah. Assault tu mungkin ramai tak faham. Assault tu maksudnya intipan. Assault tu bermakna kita nak buat serbuan. Serbuan, okey. Kita nak buat serbuan dalam berapa orang tu, 5-6 orang lah. Dalam itu. Jadi dalam tu ada 2-3 bilik lah. Masing-masing ada body lain lah, body couple lah kan. Ada 2 orang, 3 orang macam tu lah. Jadi masing-masing dah ambil bilik masing-masing. Tapi nak masuk situ punyalah besar-besar anjing. Anjing keliling taman tu. Punyalah besar-besar. Dia bising. Tapi apabila kita masuk, anjing dah senyap. Oi, ada pakai ke? Itu tak tahu siapa punya lah. Ya, ini soalan perangkap ni. Ada ke pakai UTK ni? Itu memang ada lah. Memang ada. Tapi tak tahu siapa lah. Nanti share. So apabila kita dah masing-masing dah ambil tempat ke pintu masing-masing, kan, apabila ketua assault kata boleh masuk lah, kita bagi tahu standby go. Apabila standby go, masing-masing punya peranan lah. Apabila masing-masing punya peranan, saya masuk dalam komunis punya bilik lah. Apabila terkejang pintu, apabila saya masuk, saya terlajak. Apabila terlajak tu saya pusing, dia pun dah hulur pistol. Dah hulur pistol kat saya. Bermakna kalau saya nak tembak dia pun, kalau terlepas kena kat member juga. Member tu ada tunggu dekat depan pintu juga. Jadi saya cepatlah, kaki saya lah. Saya pak tu saya terebut dia punya pistol. Lepas tu saya terajang, terkeluar. Saya terkeluar lah. Member-member lah yang habiskan tu. Jadi. Terus kan? Yang kata part yang kata dah hampir mati tu macam mana? Di situlah satu. Lepas tu yang Mamali ni payah sikit nak cerita lah kan. Ni ada 3 jahit ni. Dia pakuk di Mamali tu. Oh, kena. Oh, terlibat dalam peristiwa Mali. Terlibat. Okey. Itu lagi macam perang lah tu dah. Ya. Hara. Tu saya malah nak cerita. Yalah, sensitif sikit lah kan. Okay, faham. Tu yang satu lagi Kampung Limbungan Melaka. Itu pun komunis juga. Itu komunis juga. Bila kita dah buat serbuan dalam tu, dia komunis tu dia buka kedai jahit. Kedai jahit untuk jahit-jahit pasukan beli hutan lah. Dulu ada uniform hijau kan. Dia menyamar sebagai kedai jahit lah. Bila kita dapat maklumat, bila tertangkapnya komunis yang di Ipoh tadi tu kan, dia maklumat bagi tahu ada dekat situ juga. Jadi kita orang buat serbuan. Dalam serbuan tu kita orang geledah-geledah, semua ada pistol, apa semua, ada hand grenade, apa semua dalam bilik tu lah, dalam laci tu. Kita orang banyak. Lepas tu kita orang ada buat selamatkan penculik Datuk Kwek di Johor Bahru. Ya, ada dengar tu. Itu saya lah yang punya peranan. Oh, yang terlibat secara langsung dalam penyelamatan tu. Penyelamatan tu. Okey. Dalam tu dia dah 3 bulan di dalam simpanan kat rumah banglo tu. Ya. 3 bulan. 3 bulan. Dia dalam bilik tu dia dah ada plywood apa semua dah di dalam tu lah. Jadi kita punya E3 kan, Yes. Intelligent tu dia buat menyamar lah, macam-macam lah menyamar sebagai potong rumput lah apa semua. Bila dapat maklumat tu, kita orang dapat KPN bagi tahu buat serbuan lah. Dalam serbuan tu dalam pukul 4 pagi lah, 3 pagi sampai 45 minit jugalah nak masuk tu. Punyalah seksa. Seksa dari segi nak masuk pertempurannya. tu. Nak masuk nak merangkak. Keadaannya merangkak apa semua sampai dekat pintu tu. Pintu gate tu dia orang buat kunci dah. Kita tahulah macam mana nak masuk lah kan. Kita buat pakai wire cutter apa semua, kita potong apa semua, bungkus pakai kain potong. Bila dah potong,
masing-masing ada peranan lah. Kita bila dapat masuk, yang bawah tu dia standby, yang bawah tu ada tidur kat bawah tu, kat katil tidur. Itu orang lah. Saya punya peranan dekat ada pintu tu, masuk Datuk Kuek punya bilik lah. Yang lain pun adalah masing-masing punya pintu lah. Bila dapat semua okey, okey. Bilik 1 okey, bilik 2 okey, bilik 3 okey, bilik 4 okey. Jadi kita punya komander bagi tahu standby, go. Masing-masing peranan lah, terajang pintu. Bila saya terajang pintu, masa tu MP5K dia ada torchlight. Dia ada torchlight. Bila terajang pintu, sesuluh je, Datuk Kuek tengah baring. Kawan saya sebelah dia nak tembak. Saya terpa punya senjata lah. Jangan. Ini Datuk ni. Saya sudah dibagi tahu dalam gambar tu. Dalam gambar ni Datuk Kuek ni apa gambar-gambar saya dah tahu dah. Dia selamatkan dia lah. Bila selamatkan dia, masing-masing lah punya peranan. Tembak lah masing-masing. Berlaku pertempurannya? Berlaku pertempurannya? Ada berlaku pertempurannya lah? Tak ada. Yes. Kita ya. Masing-masing tembak je lah. Okey. Berapa kali dah tertembak? Maksudnya tubuh Sarjan dihujani peluru. Jadi masa saya tertembak 5 butir peluru ni berlaku di masa operasi dalam Paya Bakau menentang Lanun. 5 peluru. 5 peluru yang kena kat badan, 3 peluru tampan pada senjata saya. Ketika saya pegang tu. Kalau saya tak tampan, 8 lah. Hancur lah saya Hancur ni. lah perut. Hancur lah. Cuma satu peluru tu dia melantun. Kena dekat leher. Kena senjata melantun. Satu melantun yang Kena leher? kena leher. Tapi tak masuk dalam, melekat sini. Masa doktor bedah tu, doktor tu jahit hari kedua bedah, dia jahit peluru sebutir kat sini. Lepas tu dia bedah kali kedua, saya celik-celik dia bedah. Time sedar dia bedah. Sebab apa, the bius yang pertama tu saya daripada malam sampai tengah hari nak keluarkan peluru saya dekat ni peha satu, dekat lengan satu. Dekat pinggang ni satu, dekat bawah pinggang masih ada satu peluru. Sekarang lagi kat dalam. Masa dengan Mary dulu. Mary bawa Mary Metro. Okey. Bawa saya ke klinik X-ray. Okay. Ada peluru. Ada lagi? Sekarang lagi ya? Ada buang dah? Dah lama tak cek. Ada lagi tu? Ada. Kalau masuk scan bunyi ya? Ini dekat sini peluru hancur-hancur sarang kotor-kotoran peluru kan. Sebab 3 meter M16 tu tembak secara kotor. Dekat. Jadi kotoran peluru tu semua masuk. Orang tak tahu. Doktor kata peluru yang betul tu bukan peluru. Serpihan dia. Kotor-kotor dia tu. Serpihan. Gunpowder tu masa dia lepaskan tembakan. Jadi yang kotoran api-api tu jejak kat badan saya. Jadi tu yang masuk tu banyak. Beratus. Ada lagi. Dia dekat lengan, dekat usuk. Satu dekat peha. Peha ni ketika dia tembak, kebetulan peluru spare saya 20 butir tu, magazine saya simpan dalam kena benda tu betul-betul kena tepat. Macam dalam filem pakai bash kena bash. Ada bukti dia tu. Ada lagi. Kena tepat, belakang dia melantun kat sini. Melantun kat sini. Nasib baiklah. Nasib baiklah. Selamat. Allah ada bekas sikit lagi. Habis magazine terbagai. Senjata tu dengan magazine dibawa balik, ada ambil gambar. Saya pun ni jurugambar rasmi UTK ambil gambar. Gambar dia bagi kat salin kat saya. Saya hilang gambar tu. Saya tanya pada tu, dia pun tak disimpan gambar pada unit. Saya tanya pegawai yang berkenaan dengan jaga store, dia kata pun tak nampak. Banyak yang kata tak tahu pergi mana. Saya selalu push dalam saya punya Facebook. Tanya mencari gambar tak ada siapa yang jawab. Kenangan tu. Semua orang tengok. Saya ingat SI Masko pun tengok senjata. Gambar tu. Senjata yang betul tu. Tersimpan dalam store. Senjata yang kena tu. Yang pegang tu. Yang
bekas bocor. Yang menyelamatkan. Saya dah menyelamatkan Raja Laut. Oh. Kalau senjata tu tak rosak, dia tembak terus rosak, bengkok. Lepas tu saya kena tembak tak jatuh. Saya nak tembak balas balik dia, senjata tak ada anu. Saya tengok kelonsong tersengkang kat luar. Apabila kelonsong ni tadi, kalau saya tarik dia keluar, peluru masuk, dia habislah. Sebab 3 meter, dia bawah parit, saya atas saja beza dia. Yang 3 meter bukan saya kata, saya dah masuk hospital. Bos saya arwah Tuan Syed Mumtaz. Yang mengesahkan. Dia pengarah operasi. Dia pergi cek Dia pergi kat cek dalam tu. SI pernah kena? Masa tu saya masa dia Tak, operasi maksud saya SI, tengah SI sendiri pernah kena? Tembakan? Pernah kena tembakan? Saya tak, cuma apalah yang itu Yang tetak lah. tetak tu ialah yang 7 jahit tu. Saya apa nama, kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita tengok dekat orang duk share filem-filem sebagainya kan, bila tengok filem yang berkaitan dengan UTK ni, bila berkaitan dengan aktiviti polis yang hebat-hebat ni lah kan, UTK ni, digambarkan memang proper, complete semua dengan topengnya, dengan semua everything kan, dengan memang ketua tu macam dalam filem kan, memang lain macam kan, orang tengok macam kan. SI dengan Sarjan sebagai orang yang terawal dalam bidang UTK ni, pada zaman itu macam mana kelengkapan yang ada? Adakah seperti sekarang, seperti apa yang digambarkan sekarang ni? Kelengkapan masa tu tak ada macam sekarang. Dulu cuma yang ada kelengkapan tu overall hitam tu je. Pakai serba hitam? Overall hitam, lepas bertopeng tu pakai topi, pakai topeng. Lepas tu adalah dia punya armor vest. Itu yang itu pun kira apalah, tak banyak lah. Tak adalah macam sekarang ni. Tak ada. Dari segi skill latihannya? Skill latihan dulu lagi dahsyat. Dulu lagi dahsyat? Dulu lagi dahsyat? Mak Saleh punya latihan berapa kali? Tiga kali Mak Saleh kan? Zakaria ya? 3 kali Mak Saleh pengajar kat sini. Latihan asas semua dengan Mak Saleh 3 bulan. Habis pengusuhan bom sniper semua dengan Mak Saleh. Kita SAS ini pasukan anti pengganas yang terulung dalam dunia. Sebelum ada kita dengar tu, Jerman ke apa kan, SAS. Jadi kita ni negara yang pertama di Asia Tenggara yang unit menentang pengganas komunis. Lepas tu barulah Singapura bikin, Indonesia bikin. Jadi masa tahun 76, 77 selepas kita latihan ni, jadi pertunjukan Polis Singapura, Ketua Polis Singapura, Ketua Polis Indonesia. Betul. Dia ni yang tukang buat pertunjukan lah. Tunjuk macam mana buat tembak rolling, tembak apa ni semua. CQB House. Menembak dengan peluru betul. Dengan anggota dalam satu bilik kebal. Polis Singapura, Polis Indonesia datang tengok, Polis negara Commonwealth. Jadi kemudian baru dia orang tubuhkan. Dan kita juga pakai senjata canggih yang pertama menentang pengganas seperti Engram M10. Dalam tim UTK ni. Negara dalam Asia Tenggara ni tak ada pakai. Malaysia yang terawal. Engram M10 tu senjata yang paling popular lah tu jam. Tahun bila tu? Tahun 75 kita dah dibekalkan. Senjata tu lepas tu diharamkan oleh Amerika jual ke luar negara. Jadi kita UTK aja berapa pucuk? Sempat. 5 ke 10? Dalam 5 ke 6. Kita aja. Berapa pucuk? Kita ada 10 pucuk kita tak. 5 pucuk tu buat mengiring escort. Yang lain tu buat tugas. Tapi senjata ni memang canggih. Dia tak adalah sangkut-sangkut tadi. Kalau macam senjata saya tadi kan, boleh halangan kan, yang lawan dengan Raja Laut tadi kan, boleh tersangkut kan, peluru tak keluar, tu Raja Laut boleh tembak saya. Tapi kalau Engram ni, dia memang tak pernah berlaku. Tak pernah fail lah. Dia tak pernah, peluru dia tak pernah sangkut. Dia punya laju 3 kali laju daripada submachine gun biasa. Kalau kita tembak satu tak kena, semua 30 tak kena. Dia punya laju macam kilat. Zoom. Kepantasan. Dia bagus tapi kalau tak bagus dia tak jimat peluru. Tak jimat peluru, dia keluar je. Dia keluar. Tapi kenapa Sarjan teruja bercerita pasal ni kan? Untuk makluman tuan-tuan, sebenarnya Sarjan ni ialah sniper. Sharpshooter lah, sniper. Kan betul? Saya bukan sniper polis yang pertama. Sniper
Malaysia yang pertama. Sniper Malaysia pertama. Sebelum SS latih, kita sudah wujud tahun 75. 75 kita sudah, sebelum SS latih 76, kita sudah jalankan peranan sniper masa JRA. Oh, JRA. Itu jam saya, peranan saya sniper duduk atas bumbung airport apa tu? Subang. Lebih 24 jam. Pukul 11 sampai ke 2 petang besok. Meniarap atas bumbung. Sekali je dapat makan. Masa tu. Itu belum training tu, pandai sendiri. Oh, time tu belasah sendiri Tapi dipilih daripada juga. Yalah. Dipilih daripada anggota-anggota yang cekap menggunakan sniper. Sebab apa, kita sebelum tu kita ada training 3 bulan dengan pasukan pulih hutan. Menembak ke apa. Tahun pada awal 75. Awal 76 barulah SS ambil, baru kemahiran surveillance, baru diajar lah. bodyguard, self defense, sniper dan overall lah. Overall pun semua asas pun belajar juga. Jen, sniper ni dia punya target dari mana, Jen? Dahi ke? Jantung ke mana? Dia apa pun sasaran, apa pun sama kat jantung. Tapi tengoklah keadaan, kalau dalam sesuatu keadaan dia tak sama kan. Kedudukan tak sama. Kadang sasaran bergerak. Jadi berapa ramai dah yang Jen dapat tumbangkan dengan yang ni saya tak nak cerita lah. Rahsia. Yang ni saya tak nak cerita. Tapi Saya nak cerita ramailah. operasi sniper tadi yang saya boleh cerita, saya dah sebutkan tadi. Yang besar operasi yang akhir, buru botak Raja Laut. Raja Laut tu 9 hari dalam hutan Paya Bakau. Operasi tu bukan orang kalau tak tahu, tengok bahasa sejarah, surah khabar, cerita fail polis, ingat Raja Laut lagi operasi besar-besaran, polis, ratus-ratus polis. Tidak. Cerita yang sebenarnya itu operasi sulit, melibatkan 2 tim pasukan satu tim 4 orang. Duduk bahagian laut. Sniper campur dengan pembantu lah. Yang tim saya duduk bahagian belakang pulau. 2 sniper, 3 pembantu. Pembantu ni anggota sokongan lah. Satu sniper siang, saya siang, sniper utama. Sniper kedua, sniper malam. Dia gunakan teropong pandang malam punya. Infrared. Jadi cerita tu 9 lagi. Jadi kalau saya nak cerita ni panjang. Kena buat 2 episod. Bos boleh baca buku kena dapatkan buku ni. Panjang. Buku Raja Laut ni. Cerita. Lanu Berpuaka. Jadi masa kejadian tu, lepas kejadian saya kena tembak tu semua tadi kan. Barulah anggota lain datang 11 malam dengan besok pagi. Beratus orang, Marine Kuala Lumpur, pasukan pulih hutan pada Ulu Kintah, CID, SB, polis RU, semua datang beratus kat pulau selama 1 minggu lebih buat operasi. Yang sebetulnya Raja Laut selepas bertempuh dengan saya petang tu lebih kurang pukul 5, diorang tak dapat masuk sebab lepas bertempuh saya hujan ribut, putih sambung menyambung. Ini tanya siapa yang ada pergi. Diorang tak dapat masuk malam. Anjing, saya dengar cerita lah daripada kawan saya yang jaga saya kat hospital. Anjing dog unit pun tak boleh naik sebab fire tu di cover air. Jadi apabila masa tu Raja Laut masa bertempuh saya, dia terbenam tu dalam lumpuh paras pinggang. Tapi dia tak boleh nak bergerak sebab pekat. Jadi apabila orang tak datang kan, orang anggota lain tak ada datang bantu, lambat pasal dah malam. Apabila air sungai pasang, tempat dia terbenam, dia pasang, jadi dia dah longgar lah. Dia dapat nyeberang. Sebab apa? Sungai tu bentuk dia dalam lah, macam dia gali lah. Jadi dia panjat, bos saya cakap kan, dia panjat ikut akar. Akar tu dia kata ada pumpul lumpuh. Lepas tu dia lari dekat tempat rumah kongsi. Rumah kongsi.
Jadi masa dia orang datang malam dah tak Tak ada ada buat dah. apa lah. Tak ada apa dah, Tak boleh. betul lah. Diorang cover 1 Yes. minggu. Dia malam tu juga dia dah keluar. Ada satu penerbang bakar keluar. Itu apa maklumat dia orang lah. Dapat keluar malam-malam tu juga. Besok paginya maklumat cawan khas dia sudah bergerak ke utara dengan bot lain. Bot yang dia tadi tertinggal. Tertinggal lah. Bot yang dia bertembung dengan saya tadi tertinggal. Dia orang nak selamat, bodyguard dia selamat, besok pagi dia lari ke utara ke Thailand, terus tak balik. Jadi dalam kes Raja Laut ni, dia ni 20 tahun dia sebagai ketua lanun di perairan Perak sampai daripada daripada Kuala Gula, Port Well tu dia punya pusat lah, pusat besar ke Pulau Ketam 20 sampai tahun. ke Indonesia. Okey. Tapi itulah saya faham Sarjan begitu melimpah dengan kisah-kisah hebat. That's why saya teruja nak dengar, sebab bila kita tanya pasal simple question dia, nak tembak di mana, tapi dia akan bawa cerita sampai sebab Sarjan memang pengalaman yang hebat. So memang cerita saja pasal Raja Laut, pasal Botak Chin memang mengujakan untuk kita dengar. Tapi saya percaya SI juga ada kisahnya, sebab saya dipanggil SI pula lebih berfokus kepada kerja-kerja ataupun tugasan sebagai bodyguard dan juga sebagai jurulatih dan sebagai coaching jurulatih kepada UTK. Bodyguard ni jaga siapa? Jaga VIP. Jaga VIP. So macam mana? Apakah sebenarnya peranan UTK dalam menjaga VIP ni? UTK dalam menjaga VIP kan, dia katakan bodyguard bermakna apabila kita punya VIP terancam, bermakna kita tak boleh lari. Kita kena cover menggunakan body kita. Kita tak boleh nak mengelak. Itu yang dinamakan bodyguard, bermakna body cover. Ada tak pengalaman yang mencabar ketika menguruskan VIP ni? Dalam bodyguard, pengalaman yang mencabar tak adalah. Tak ada, memang tak adalah, sebab kita dah macam-macam cara tembak melalui mau pusing, jadi pusing kiri, pusing kanan, pusing belakang, lepas tu tembak melalui cara duduk. Macam kita VIP, kalau kita nak ikut VIP kan, kita kena standbykan macam dia nak makan dekat restoran mana-mana kan. Kita tak boleh nak bebas kat mana-mana, kita kena siapkan tempat. Jadi hujung sebab mana belakang tu ada cover lah. Ada cover, bermakna kita punya VIP tak adalah terlindung. Bermakna terlindung kat situ lah. Jadi kita kena cover lah. Kita punya bodyguard kiri kanan lah. Saya tak tahu sejauh mana betul benda ni. UTK dia menggunakan pakaian khas, seperti antaranya paling penting lah topeng muka lah, dia cover muka lah. Ada yang kata UTK ni sampai ke tahap kawan-kawan saudara mara pun tak tahu yang dia tu ialah UTK, betul ke? Itu dulu. Dulu. Kalau kita nak pergi operasi mana-mana, orang rumah pun tak tahu. Tak tahu pergi mana. Tak tahu. Diam-diam keluar je. Semua diam. Cuma kita apabila dah sampai ke mana-mana, kat Ipoh ke, kat Penang ke kita boleh contact lah, aku ada kat sini. Tapi kawan-kawan tahu yang SI ialah anggota UTK. Diorang tahu? Tahu. Tahu. Bukan rahsia. Dalam unit tu tahu semua. Tak orang luar? Orang luar tak tahu. Tak tahu? Takkan tahu. Dalam unit tahu, kalau di luar tak tahu? Takkan tahu. Yang SI lah poli-poli biasa pun tak tahu. Tak tahu? Tak tahu. Memang menjaga maklumat lah. Jaga maklumat itu yang katakan unit rahsia tu kan. Unit rahsia. Dia rahsia. Okey. Saya saja ini sekadar sajalah tanya. Ataupun macam sebagai seorang bodyguard VIP kan. Kami macam macam media, kadang-kadang bila bodyguard VIP ni yang bertopeng UTK, bila kata dia nak melalui laluan, bila ada media kadang-kadang dia orang tolak, dia orang cubit media. Memang memang dia kena jaga sampai tahap tu ke? Betul. Ya. Kita kena jaga laluan. Walaupun media
Walaupun media. Ini dia tu kita tengok keadaan lah masa tu. Kalau VIP agak-agak kita dah percaya, kita dah sentiasa dah selalu kita kenal siapa-siapa dia kan. Bermakna bagilah peluang. Kalau yang lain-lain tu kita kena cover betul-betul. Sebab apa? Bila terjadi macam di luar negara kan. Dia menyamar tiba-tiba Menyamar sebagai media. Dia kena tikam VIP tu. Kita takut tu lah. So, segala kemungkinan tu kena dipastikan. Okey. Kita dah nak sampai ke penghujungnya. Tak lama lagi ulang tahun UTK. Tak lama lagi kan. Sempena dengan ulang tahun UTK ni, apakah cabaran dan juga apakah harapan serta nasihat SI dulu kepada mungkin mereka di luar sana ataupun mungkin kepada mereka yang berhajat nak menjadi ahli dalam UTK. Ramai. Bila tengok filem, semua rasa macam bila sebut polis, memang majoriti orang-orang nak jadi polis ni kerana dia rasa macam pakai dengan topeng, dengan jaketnya, dengan snipernya style kan. Memang itu antara impian orang nak join polis walaupun berbahaya. Bila dengar cerita sarjan, kena fikir 10 kali lah. Sampai 80-an mengujar di tubuh dia kan. So, mungkin nasihat atau harapan SI kepada mereka. Saya punya nasihat kepada siapa-siapa yang nak masuk dalam unit, itu kita kena fikir banyak kali lah. Sebab apa, dalam unit tindak khas dia punya cabaran ni tinggi. Kita kena jaga integriti kita, disiplin kita. Lepas tu kena jaga orang kata PDRM, supaya tak adalah orang kata makan macam-macam lah. Sebab ada kita punya tugas dalam negara, melibatkan negara. So siapa-siapa yang berhajat tu, yang berhajat tu kena fikir. Yang berhajat tu kena fikirlah. Memang seronok dalam kita dalam UTK yang mana kita dah orang kata dah masuk betul-betul dalam unit, tahulah macam mana peranan. Sebagai AJK Club Persatuan bekas UTK, mungkin ada harapan SI kepada kepada bekas-bekas. Mungkin ada benda yang SI harapkan diberi perhatian kepada ex UTK ni. Yang sebenarnya kita tu bukan rate yang AJK rate lah, yang mana yang bekas-bekas bekas unit kita khas. Cuma tujuan kita untuk melawat anggota-anggota yang kurang upaya, yang masih tak sihat. Itu tujuan. Kebajikan. Yes. Itu yang penting, kebajikan. Macam orang-orang lama yang macam yang dah sakit, yang huzur, kita melawat lah. Itu kita punya unit lah, kita punya kelab lah. Dari segi kebajikan kepada bekas-bekas UTK, adakah terjaga? Ada tak adakah SI berpuas hati dengan kebajikan yang diberikan kepada mereka? Buat macam ni kurang puas hati sebab kita punya orang kata keuangan kan. Keuangan kita kurang. Sebab apa, kalau boleh yang mana orang-orang kenamaan ni kan, yang mana nak sponsor ke apa ke, nak bersedekah ke apa ke, kita pun ada buat juga tu. Buat juga tu, mana kita boleh jumpa kena datuk itu, datuk ini semualah kita untuk sponsor kan, supaya kita punya unit dapat bergerak lebih baik. Bergerak lebih baik, kita membantu rakan-rakan yang kurang upaya kan. Itu je lah. Jen, apa harapan Jen dalam sempena dengan ulang tahun UTK ni? Yang pertama, saya nak cerita tentang kebajikan saya dulu. Kenapa tu? Saya lahirkan, memang saya selama 32 tahun, saya memang puas hati dalam UTK. Selama 20 tahun? Saya UTK 7 tahun saja. Tapi selepas saya peranan saya rasa saya puas hati. Sebab apa? Saya berkesempatan menentang Botak Chin, penjenayah yang termasyhur dalam Malaysia. Dan Raja Laut. Dua-dua ni saya tentang. Raja Laut seorang lanun yang paling licik
sehingga tidak ada kesan sampai mati, kan? Jadi dua penjenayah besar ni saya seorang yang pernah tentang. Jadi saya rasa saya perhatilah kerana saya itu Portwell bebas daripada lanun selama 20 tahun. Ya. Jadi apa harapan? Jadi harapan saya macam itulah. Siapa yang nak masuk UTK tu, saya alu-alukan semangat. Tapi tidak cukup sekadar dengan badan sasar, kuat tenaga, kuat berlari. Itu memang siapa ujian boleh lulus, tak semestinya itu latihan. Belum tentu masa dah masuk kita boleh memaparkan, menonjolkan diri kita itu sebagai terbaik. Sebab apa? Yang pertama, nak jadi UTK mesti berani. Bukan berani masa latihan, masa betul-betul. Masa berlatihan semua orang berani. Keadaan sebenarnya. Yang kedua, mesti ini berani seorang masuk yang operasi. peka. Operasi. Seorang yang peka, sentiasa peka. Yes. Jadi peka pada masa yang dia sekarang ni, yang lepas dan yang akan datang dan di sekelilingnya. Ya. Jadi peka, jadi tenaga kuat semata-mata kan dengan badan Sasa sasar pun tak cukup. tak menjamin orang yang kurang kuat tenaga tadi dia boleh dia tidak bagus. Ya. Pemikiran kita ni sebab apa dalam tugas UTK macam saya dululah kan, bos bagi arahan sekali aja. Kita buat tugas macam Raja Laut. Satu kali 9 hari 9 malam. Bukan ada bos, semua kita sama-sama. Kena plan sendiri. Plan sendiri. Kita yang sendiri nak menentu ambil putusan ke apa ke. Yang mana agak penting yang kita boleh hubung, kita hubung. Yeah. Mentality kita ni mesti Kuat. intelligent. Yes. Berfikir yang luar kotak tu. Sentiasa ke depan, apa plan ni aku nak buat? Apa plan ni? Yeah. Ada juga yang masa latihan dia memang bagus. Yes. Memanglah latihan bukannya betul. Kalau betul, barulah kita tahu orang ni. Kalau tak percaya, tanya Yeah. Masko. Dia melatihkan orang. Kadang masa training tu orang ni cukup bagus. Ya. Penampilan dia, wah kuat tenaga itu bagus semua. Tapi Sebaliknya bila pergi sebenar, hampakan. Jadi Ya. penumpang saja. Ya. Betul. Betul. Dia mungkin lebih tahulah sebab dia yang pilih orang. Yang melatih orang. Ada yang dia pilih dapat. Dia sendiri pilih. Jadi saya Nasihatnya biarlah mereka tu bersedia dari segi mental. kalau fizikal. kita tu ada bersedia kemampuan kita, jadi tinggal latihan aja. Jadi kita ada confident pada diri kita, cuma kita dapatkan latihan. Ya, Jadi, okey Jen. keberanian semua Saya asal. dapat signal yang kita dah sampai time dia. Tapi saya faham maksud saja iaitu bukan sekadar sasa, bukan sekadar kuat, tapi juga perlu ada mental yang kuat, cerdas mindanya berfikir, tapi berani. Berani ni yang payah. Yang penting. Kadang-kadang betul, kadang-kadang berlatih bagai nak gila pun pergi ke tempat sebenarnya menyorok. Tak berani tampil. Betul. Saya dah buktikan bila berdepan dengan Botak Chin. Pengalaman dah ada. Pengalaman pun dah ada, betul. Dua-dua dah kongsi pengalaman mereka. So, insya-Allah saya faham tuan-tuan tak puas dengan cerita mereka kerana cerita pasal Botak Chin, pasal Raja Laut, pasal pengalaman dalam peristiwa memali juga sebenarnya antara pengalaman yang hebat. Selamatkan penjara Pudu. Penjara Pudu, yes. Antara Saya lah. Selamatkan Selamatkan Dr. Razi dengan Dr. Razi. pembantu dia. Yes. So nampak banyak lagi cerita-ceritanya tapi tak boleh nak kongsi semua hari ni. Tuan-tuan, tak apa tuan-tuan, terima kasih kerana bersama dalam program podcast Apa Saja Harian Metro. InsyaAllah kita akan bawa lagi pelbagai isu dan juga yang menarik untuk kita kongsikan dalam podcast ini. InsyaAllah selagi mana anda terus bersama dengan kami akan terus bersama dengan anda juga. Tuan-tuan, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.